Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khabar Ustaz, sihat Ustaz? Ustaz yang okey, alhamdulillah. Tadi line tak ada lah, saya ulang 2-3 kali kat tadi. Tapi alhamdulillah dah okey boleh dengar suara saya. Alhamdulillah. Sangkut kat ni, biasalah internet ni kadang ni dah laju okey kat, insya-Allah. Boleh termulakan Ustaz? Kita teruskan insya-Allah. Boleh kita mulakan Ustaz? Boleh insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam yang kita muliakan, Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di dalam kelas mengaji anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, majlis yang ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Amir Akmal. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala Rasulillah, amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam Ustaz Aiman bin Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam, Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, serta warga kota. Seterusnya para penonton ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Taala dapat kita teruskan jam mengaji kita pada malam yang bahagia ini. Jadi alhamdulillah syukur jadi insya-Allah malam ni kita bincangkan tentang satu lagi bidang dalam ilmu tajwid, iaitu mad. Apa dia mad? Jadi kita bincang sama-sama dengan penjelasan saya. Jangan lupa ambil gambar ataupun buat catatan dan akhir daripada penjelasan saya nanti kita akan buka soal jawab untuk tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni ialah hukum mad. Okey, saya paparkan dulu share screen Okey, kita mulakan daripada yang pertama sekali yang pertama sekali iaitu mad apa yang dimaksudkan dengan mad kita buka dulu ini. Apa yang dimaksudkan dengan mad? Mad ini adalah satu daripada bidang ilmu tajwid daripada yang keseluruhannya. Satu daripada bidangnya adalah dipanggil mad ataupun al-mudud. Okey. Apa maksud mad ni? Mad ni maksudnya adalah tambah. Tambah. Apa fungsi dia tambah dalam bacaan Al-Quran? Bila kita baca Quran, adanya huruf mad. Mad ni dia ada huruf dia. Adanya huruf mad selepas huruf hijaiyah. Maka bacaan akan dipanjangkan. Itu maksud tambah.
Tambah apa? Tambah kadar panjang harkat. Dia akan jadi daripada satu harkat menjadi dua harkat dan seterusnya. Kalau tak ada tambah ni, tak ada mat ini ataupun huruf mat tak ada, bacaan akan jadi kadar satu harkat sahaja bagi setiap huruf hijaiyah. Dia jadi satu harkat saja. Ada huruf mat selepasnya, barulah boleh dibaca panjang lebih dari kadar satu harkat. Dua harkat dan ke atas. Jadi kita bincang hari ni nombor 6 ni iaitu mat. Alright, mari kita mulakan. Yang pertama, saya baca saya lalukan dan kita lalukan dulu hukum tu. Lalukan hukum tu dulu, baru kita buka soal jawab lah. Kita lalukan. Okey, mat ini yang asalnya dia ada, yang pertama yang asal satu je lah, iaitu mat asli. Itu yang pertama yang asal. Okey. Yang asal adalah mat asli. Okey. Yang kedua disebut sebagai mat badal. Yang disebut sebagai mat badal ni, itu yang kedua lah. Mat badal dan yang seterusnya, okey. Badal, mat silah qasirah, mat tamkin, mat iwad, mat tabi'i. Okey. Lagi mana bawah tu? Sampai situ je lah. Okey, sampai sini. Kita tandakan siap. Kita tandakan. Okey. Daripada sini, ni grup, ni satu grup. Satu grup yang sama dengan mat asli ni. Jadi dia jadikan satu grup. Okey. Ada berapa ni? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Dalam buku ni ada 6 lah. Nanti kalau ada tak jelas nanti boleh bincang. Kita buka soal jawab. Ini yang saya tanda ni, asli, mat badal, mat silah, qasirah. Ini nama dia, ingat nama dia. Ini tulis dalam bahasa Melayu je lah ni. Buku yang saya ada ni dalam bahasa Melayu. Mat asli. Okay. Yang asal maknanya mat yang asal. Yang mula-mula sekali. Kemudian bagi mat badal. Huruf mat yang terhasil daripada pertukaran ataupun ditukarkan huruf hamzah kepada huruf mat. Itu panggil mat badal. Tukar. Mat yang hasil daripada tukarnya hamzah kepada huruf mat. Yang ketiga, mat silah. Huruf mat yang berfungsi terus. Bacaan terus. Qasirah ni kadar pendek. Pendek qasirah ni 2 harkat lah kalau pendek. Qasirah pendek. Dah berapa dah? 3. Mat tamkin. Apabila bertemu 2 huruf dalam satu perkataan dia ada 2 huruf yang sama. Yang pertama mati. Yang pertama berbaris. Yang kedua mati. 2 huruf yang sama. 2 huruf yang pertama baris, yang kedua tanda mati. Sekejap. Itu dia. Tamkin. Nanti kita bincang. Kemudian mat iwad. Iwad gantikan huruf baris tanwin kepada huruf mat. Kadar panjang 2 harkat. Iwad ni maknanya mat yang hasil daripada gantian baris tanwin. Ni mat tabi'i maknanya mat yang asal juga. Mat tabi'i yang maknanya mat yang asal juga. Okey. Ni nama ni kita fardu kifayah lah, maksud fardu kifayah. Bagus, tapi kalau tak ingat pun tak nama fardu kifayah. Tak baca Quran walaupun tak ingat. Ini fardu kifayah saja. Kalau ingat bukan senang nak ingat ni.
ingatan yang kuat nak mengingat ni. Jadi ini nama hukum. Kenapa saya bulatkan ni? Ini semua dibaca dengan dua apa? Dua harakat. Dibaca dengan dua. Okey? Sahaja. Okey. Dua harakat sahaja. Ni kumpulan yang pertama lah. Ada soalan nak tanya tak? Kita bentar. Tak jelas. Tahu boleh tanya. Kita bagi ruang lah untuk bertanya untuk setakat ini, setakat yang saya terang ni. Lepas ni baru kita lanjutkan lah. Okay. Haji ada tanya setakat ni? Mat tamkin dua huruf yang sama macam mana Ustaz tu? Mat tamkin dua huruf yang sama. Alright. Bentangkan buat catatan ni rakan-rakan. Kita terang pelan-pelan ni. Pelan-pelan terang Haji. Benda boleh jadi. Kejap Haji saya ada rumah ni. Kejap. Tumpah pula ni. Kejap. Allah. Okey, sekejap je. Alright. Mat tamkin. Allah. Ya. Allah. Okey. Mat tamkin. Pertemuan dua huruf yang sama. Kita buka. Muka surat apa tu? 23. Mari kita buka. Pelan-pelan je. Benda belajar je. Mat tamkin je. 23. Mana 23? Dia tengok 23. Mat tamkin. Maksudnya. Duduk atas bawah ni. Duduk kat bawah. Okey. Sekejap je. Ada. Benda belajar je. Ada ni. Mat tamkin. Bawah sangat ni. Ma'arid. Sekejap. Iwat. Okey Haji. Pelan-pelan. Okey. Sekejap je. 26. Okey. Saya dah paparkan ni. Dengar lo. Berlaku. Mat tamkin. Berlaku apabila dua huruf ya bertemu dalam satu perkataan. Maksudnya dalam perkataan tu ada dua ya dalam dia. Okey, itu yang pertama. Kemudian dia cakap apa gitu? Huruf ya yang pertama berbaris sabdu. Yang pertama bersabdu dan baris bawah. Ingat huruf ya pertama dia bersabdu dan lepas dia bersabdu dia ada baris bawah. Maksudnya contohnya ya macam ni. Ya ada sabdu dan baris bawah. Macam tu. Ni ya ataupun ni rumah ya. Ini rumah ya. Dia bersabdu dan baris bawah. Macam ni. Boleh faham Kemudian huruf ya yang kedua. Tadi ya pertama kan? Bersabdu dan baris bawah. Ya kedua, dia bertanda mati. Baris sukun ni maksudnya tanda mati lah. Itu maksud dia. Maksudnya bertemu dua ya ni, bertemu dua huruf ya maksudnya. Pertama ya bersabdu dan baris bawah. Kemudian ya yang kedua bertanda mati. Panjang dua harakat. Macam mana rupa dia? Ini. Macam ni rupa dia. Itu dia. Ya bersabdu baris bawah. Bertemu dalam perkataan yang sama, bertemu ni tambahlah dibuat ni. Huruf ya yang mati. Mesti macam ni rupa dia. Barulah dia dipanggil mat tamkin. Contoh tu. Tu dia bagi contoh dah tu. Ni kan kalimahnya. Ni kalimahnya. Okey. An-Nabi
Nabiyina. Mana ya pertama Ji yang bersabdu? Mana? Ya pertama ni. Ini ya pertama. Ni rumah ya lah ni. Rumah yang Bari pertama. bawah. Ini saya ingat ni ya pertama ni yang ni saya tanda ni. Ni ya pertama ada sabdu baris bawah. Bari bawah. Yang kedua ni. Ni ini yang kedua ni. Ni keliru dah. Ini apa benda? Ni ya kedua. Inilah ya kedua yang kata huruf mat. Tu dia yang kedua. Nabi. Dapat tu. Ni ya kedua dia bulatkan tu. Yang kedua tu. Bunyi Ustaz baca dia macam mana? An-Nabiyina. Baca dia. Dengar. Dah dengar ni. An-Nabi. Matikan ya yang mati dulu. Ya yang bersabdu. Yang bersabdu ni ada dua ya ni. Nabiyina. Nabi. Matikan ya dulu. Nabi. Ya mati. Berarti yang panjang mati. Yang mat tu. Yang huruf mati ni. Yang huruf yang ya bersabdu ni ada dua ya. Yang mati dengan ya baris bawah. Yang itu tak ada masalah. Yang huruf mat tamkin tu yang ni. Yang kedua yang yina ada. Dua harakat. An-Nabiyina. An-Nabiyina. Gitu je. Cuba Haji baca. Nabiyina. Nabi itu tak bersabdu. Kalau bersabdu dari dua ya, ada dua ya, satu yang mati. Nabi naik dengan lidah. Ya kalau mati naik kepada naik makhraj dia. Nabi naik dengan lidah. Mati. Baris bawah yi baru baris bawah. Mati dulu. Nabi lepas bi naik tengah lidah. Nabi tu yang mati. Nabi lepas bi tengah lidah naik. Nabi tu yang mati. Bina. Okey, boleh faham Ji? Boleh Ustaz. Masih juga. Ya, step mengenal mat tamkin bersabdu ya baris bawah ni ni. Contoh ayat lah. Contoh ayat contoh ayat. Ni. Okey, semua baca ikut saya baca Dengar saya baca. Hui. Matikan ya dulu. Ya bersabdu ni ada dua ya. Ya mati tu. Huyitum. Baca semua. Huyitum. Itu. Okay. Ini yang tadi dengar saya baca. An-Nabiyina. Cuba baca. An-Nabiyina. Macam tu. Terus dia bagi latihan banyak ni. Banyak latihan dia ambil. Dengar saya baca. Ni. Dia ada sabdu ni. Illiyina. Dengar saya baca sekali lagi. Ain baris bawah. Lam ni ada dua lam. Ada dua lam ni. Satu lam mati, satu lam baris bawah. Kemudian ya. Ya sabdu ni. Ya mati. Ya mati. Kemudian ya baris bawah. Ada dua ya. Dua lam, dua ya. Dengar saya baca. Illiyina. Macam tu. Baca. Cuba. Semua. Illiyina. Okey, yang ini tengok boleh ingat ya yang paling penting sekarang ni yang kita kena ingat ialah bila bersabdu pastikan dia sebenarnya ada dua huruf. Yang pertama mati, yang kedua berbaris. Ingat tu dulu, yang tu paling penting. Okey. Satu bertanda mati, yang satu yang bersabdu ni satu huruf yang pertama mati.
Yang kedua berbaris. Okey, boleh Okey. Jangan saya baca ni ayat ni. Rabbani. Ni. Ya yang ni. Ini fokus yang ni. Fokus yang ni. Rabbaniyina. Ingat. Cuba baca. Rabbanina. Okey, cuba baca lagi yang lain. Rabbani. Tengah lidah naik, ingat. Ya kalau mati tengah lidah sini. Rabbaniyina. Cuba baca. Banina. Okey, boleh Dia kata jangan idghamkan. Ada orang cara baca tu idgham lah tadi. Cara mula jadi Haji baca kan. Idgham tu. Ada yang baca ni. Rabbani ni ni okey. Itu maksud tamkin. Tamkin yang kena jelaskan, kena menetapkan. Bahasa Melayu tetapkan bunyi ya tu. Ya mat tu kat mana? Bagi jelas bunyi dia. Ya tu. Tu sebab kena bunyikan betul, kena pastikan yang bersabdu tu. Sebab yang ni yang pertama bersabdu. Yang bersabdu tu kena jelas. Ada dua bunyi pada dia. Rabbani. Matikan betul dulu. Ni. Okey, tu pertama. Ya mati. Ni. Yang kedua baris bawah. Yina. Itu memang kena jelaskan. Ya yang bersabdu, ya yang mati. Itu maksud, tapi maksud tamkin adalah ya yang mat tu lah. Kena jelaskan bacaannya. Dua harakat tu. Itu maksud tamkin. Tetapkan, menetapkan di mana ya mat dan dibaca dengan jelas kadar dua harakat. Itu maksud tamkin. Okey. Jadi nak baca dengan jelas, kena jelaskan semua sekali. Yang bersabdu pun kena jelas, yang mati pun mat tu kena jelas. Okey. Ni. Macam mana baca ni? Jangan saya baca. Tamkinkan dia, jelaskan ya. Yang mana yang kena jelaskan ni? Ni huruf matnya. Jangan saya baca. Wali. Matikan ya dulu. Wali. Cuba baca. Wali. Ini agak susah ni. Cuba baca seorang-seorang. Siapa yang bersedialah baca seorang-seorang. Tak apa, saya tak nampak muka pun. Dengan suara je. Tiga Seorang bunyi ke Ustaz? Tiga bunyi lah. Nakkan tiga bunyi ke empat bunyi susah nak cakap je. Haji kena baca dulu. Okey, kalau nak cek satu-satu macam ni lah. Ni satu. Ini satu. Li. Dua. Ya mati. Tiga. Ya baris bawah. Empat. Ya baris bawah empat. Ni huruf mat lima. Terpanjangkan lima. Jadi bacanya satu. Ikut tanda laser tu. Wali. Yi satu. Yang panjang tu yang ni. Yi. Dengar saya baca. Wali. Lima bunyi. Satu, dua, mula baca. Wali. Boleh Okey, boleh. Itu maksud tetapkan bunyi yang dia penting yang ni, memang penting yang ini.
Tapi jangan abaikan yang bersabdu ni. Jangan abaikan yang bersabdu. Sebab dia memang pertemuan huruf yang maksud baru yang ini. Okey. Okey, kita terus yang ni. Ni. Dengar saya baca. Al-ummi. Ustaz kena tukar gambar dia, Ustaz. Sekali lagi. Ayat dia? tu kena tukar. Nak tukar apa je? Kalau dia betul tadi tak tukar huruf ayatnya. Haji, tak jelas suara Haji. Haji suruh Tadi tukar. betul lah. Huruf yang Ustaz ni tadi betul. Tadi dah tak tukar tadi huruf. Tukar jadi huruf. Tak tukar jadi huruf. Ni kalimah lah kan? Ni kalimah ni betul lah. Tadi tak tukar tadi. Tak tukar. Macam mana tak tukar tu? Ni boleh nampak Boleh nampak? Ni nampak Ustaz. Okey, jangan saya baca Al-ummiyina. Tu dia. Mana yang ditetapkan rumahnya yang ini. Ini ya. Ingat kita kena kenal ini huruf ya ni bukan tanda biasa. Ni ya, inilah huruf mat ni yang dibaca 2 harakat ini. Yang tamkin itu yang ini tamkinnya. Yang kena tetapkan ni bunyi ni yang panjang 2 harakat. Okey, cuba baca semua. Al-ummina. Okey, cuba baca seorang-seorang. Boleh? Siapa yang sedialah. Apa nak baca dulu sebab nak kena semak. Bacaan ni saya tak boleh syok sendiri saya mengajar. saya yang syok sendiri. Boleh ramai guru yang boleh ngajar gitu tak. Kita Quran ni kena ada juga musyafahah. Talaqi musyafahah tu kena ada. Maksudnya kena dengar bacaan tu. Betul ke tidak yang dibaca oleh pelajar. Okay? Cuba baca. Saya nak dengar. Siapa nak cuba baca ayat ni? Kalimah ni. Cuba baca. Cuba Ustaz. Okey, bagi yang tadi, bagi yang perempuan dulu. Okey, silakan. Cuba Ustaz. Silakan. Okey, cuba baca lagi sekali. Bagi kuat sikit suara. Al-ummina. Okey, boleh tu Okey, Tania. Okey, lagi. Okey, Tania. Okey, terus apa lagi? Haji nak cuba tadi. Silakan Haji. Ya. Al-ummina. Okey, Tania dah betul lah tu. Jelas lah tu. Tu kata dah jelas lah bunyi matnya tu. Okey, dah betul. Sabdu pun betul, ya huruf matnya betul. Okey, seterusnya siapa nak cuba lagi? Ustaz, dia cuba dah. Okey, sila Haji. Al-ummina. Boleh tu, Tania. Masih tak? Okey, sama-sama. Okey, untuk mat tamkin sampai situlah. Yang penting kita dah jelas maksud dia. Ini kita tak boleh bincang panjang-panjang ni sebab apa? Sebab kita nak bincang keseluruhan mat. Kalau ada soalan pun kita detailkan macam tadi. Sebab kita baru bincang huruf mat. Allah mat. Hukum mat yang baca 2 harakat. Kalau ada soalan, ada yang tak faham, baru saya terangkan. Ada soalan lagi nak tanya tentang yang 2 harakat ni? Kalau ada boleh tanya. Okey, boleh InsyaAllah Ustaz. Ini masing-masing dah pernah belajar lah. Dah pernah belajar hukum ni. Ini yang baca 2 harakat ni. Sebab dalam hukum mat ni, dia ada 3 kumpulan. Dia ada 3 kumpulan yang kita kena tahu untuk mengenal kadar panjang. Ni yang baca 2 harakat. Inilah nama hukumnya. Yang kedua, kita ambil color lain lah
Yang kedua yang dibaca dengan kadar sampai 5 harakat saja. Dia boleh dibaca 4 sampai 5 harakat je. Dia tak boleh baca lebih dia tu. Mana saya tandakan siaplah. Dia hukum dia. Dia baca sampai 5 harakat saja. Apa hukumnya? Dia dah. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Yang kedua mad wajib muttasil. Ketiga mad silah tawilah. Silah tawilah. Dia dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Apa beza dia ni dengan yang atas tadi tu? Bezanya ialah huruf-huruf mad yang ada pada hukum ni dia mesti atau wajib. Senang cerita wajib. Huruf mad ada alif, waw atau ya, ada huruf mad dia. Ada huruf mad. Tapi dia wajib. Orang kata mesti. Kalau tidak dia tak duduk dalam grup. Mesti huruf mad itu selepasnya bertemu huruf hamzah. Itu dia punya syarat dia. Baru dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Itu sebab dia duduk dalam satu kumpulan. Huruf mad yang selepasnya bertemu dengan huruf hamzah. Tahu tak? Macam mana keadaan dia? Kita tengok kat sini. Muka surat 51. Okey. 51. Sekejap. Ada tak? Dia mula dengan mad jaiz. Nampak? Huruf mad ni, huruf mad mesti selepasnya bertemu hamzah, huruf hamzah. Tengok huruf mad. Ni huruf mad ni lah. Tengok ni huruf mad. Alif, waw atau ya. Huruf mad 3 je. Alif, waw atau ya. Kalau alif ni sebelumnya mesti baris atas, huruf hijaiyah baris atas. Waw sebelumnya huruf hijaiyah baris depan. Ya sebelumnya huruf hijaiyah baris bawah. Okey, ini dia punya huruf madnya 3 ni. Mesti cukup syarat dulu. Baris sebelumnya kena tepat lah. Dan bila huruf mad ni dah syaratnya cukup kat sini dan dia mesti bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ni pula banyak jenis. Ada yang begini, ada baris atas. Hamzah macam ni, baris atas atau baris bawah atau baris depan atau tanwin depan, tanwin bawah, tanwin atas. Ni huruf mad lah. Huruf hamzah. Mesti selepasnya bertemu hamzah macam tu. Okey. Contoh. Ni nampak. Contoh ni huruf mad. Mana huruf mad ni? Ni alif. Mana hamzah ni? Apa tak? Macam ni. Dia sama juga. Ini alif, bawahnya hamzah. Ini pun hamzah dipanggil. Ataupun alif, atasnya betul-betul atasnya ada hamzah. Ini dipanggil hamzah, bukan alif Ni hamzah dipanggil. Takut keliru pula. Okey. Ni yang ni tadi. Ni hamzah. Takut tersalah kenal kan. Ni alif ni alif ni. Ni hamzah Ni rupa hamzah. Walaupun macam ni dipanggil hamzah bukan alif. Okey. Ni hamzah. Kita kenal ni hamzah, takut tersilap. Ini huruf mad. Okey. Ni huruf mad. Sebelumnya huruf baris depan. Kalau huruf mad waw, sebelumnya mesti huruf hijaiyah baris depan. Selepasnya hamzah. Ni hamzah lah ni. Duduk atas alif. Ni hamzah jangan sangka ni alif Ni hamzah. Okey, hamzah potong nama dia. Ni alif. Kalau alif sebelumnya mesti baris atas. Huruf hijaiyah mim baris atas. Selepasnya mesti hamzah. Ni hamzah. Bila jumpa hamzah je baca 4 atau 5 harakat. Ingat tu, 4 atau 5 harakat. Okey.
Ini lagi contoh lain. Okey. Ambil yang contoh lain lah. Itu mat jaiz. Ni mat wajib pun sama. Sama konsep dia. Bertemu hamzah ni, bertemu hamzah. Huruf mad, bertemu hamzah. Sama juga. Mesti bertemu hamzah. Ni. Tapi ni yang huruf mad wajib ni dia duduk dalam satu perkataan lah. Ini alif, ni huruf madnya alif, ni hamzah. Mesti bertemu hamzah. Lagi mana bertemu hamzah? Ni satu kataan Ini alif. Ni hamzah ni duduk rumah ya tapi bawah ni adalah hamzah. Bila hamzah ni duduk rumah ya, dia adalah rumah hamzah, bukan rumah ya lagi. Pastikan ni ya betul-betul bawah dia. Betul-betul bawah dia ada hamzah. Jadi dia dipanggil hamzah. Ni bertemu, ni alif bertemu hamzah. Tak takut keliru sebabkan ayat Al-Quran ni macam-macam bentuk dia. Ni satu perkataan, as-sama ni satu perkataan ataupun langit, ni langit dalam Melayu. Ni huruf mad ni alif bertemu hamzah dalam tu. Mesti bertemu hamzah. Bila bertemu hamzah je selepasnya, ni alif, ni hamzah kan. Mesti ada hamzah selepasnya, mesti hamzah. Ada hamzah tak boleh duduk dalam kumpulan 4 atau 5 harakat, tak boleh. Jelas bertemu hamzah je boleh. Lagi satu hukum tadi, maksilah tawilah. Ni bertemu hamzah juga. Ni bertemu hamzah juga. Ni had dhamir ru'hala bertemu hamzah. Macam tu had dhamir tu hamzah macam ni. Had dhamir. Ni had dhamir selepasnya ada hamzah. Mesti bertemu hamzah. Had dhamir ni selepasnya ni ada hamzah. Ni hamzah. Ni hamzah. Bila selepasnya ada hamzah je baru boleh panjang 4 atau 5 harakat. Boleh lagi boleh faham tak ni? Cakap ni. Ni had dhamir ni lah. Ni had dhamir ni. Had dhamir. Mana hamzahnya? Ni selepasnya. Bertemu selepas dia. Hamzah. Nampak tu bentuk dia. Habis yang 2 harakat tadi tak bertemu hamzah ke yang kumpulan tadi yang 6 tadi kan? 2 harakat. Ya betul. Selepasnya bukan hamzah. Itu sebab dia baca 2 harakat. Yang bertemu hamzah selepasnya 4 atau 5 harakat. Sahaja. Tak boleh lebih. Boleh? 4 atau 5 harakat. Ketika tengok keadaan dia lah. Tengok keadaan dia. Tapi secara umumnya dia bertemu hamzah kadar 4 atau 5 harakat. Okey? Jelas? Alright. Kita pergi kepada kumpulan yang terakhir. Ini kita bincang je Ji. Belum baca ayat lagi tak apa. Kita bincang pelan-pelan. Kumpulan yang terakhir yang baca boleh sampai 6 harakat. Itu kumpulan terakhir. Apa kumpulan yang terakhir? Saya bulatkan dulu lah. Yang boleh baca sampai 6 harakat ni. Yap. Special sikit lah. Dia boleh baca sampai 6 harakat kan. Ambil warna apa sesuai ni. Warna merah lah. Bagi dia pekat sikit. Okey. Ini dia yang boleh baca sampai 6 harakat. 1, 2, nampak? 3. Ni memang baca 6 lah. Mat farqi memang 6. Ni mat lazim ni. Ni memang 6 baca. Lagi. Semua sekali lah ni. Ni semua sekali ni. Tu dia. Apa hukum tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hukum mat ni dibaca sampai 6 harakat. Jadi boleh baca sampai 6 harakat, dikategorikan sebagai satu kumpulan. Dia dikategorikan jadi satu kumpulan lah. Kenapa boleh baca sampai 6 harakat? Sebab ciri-ciri dia sama. Apa ciri-cirinya? Tengok ni. Dia ada ciri yang sama yang 6 harakat ni. Cirinya ialah ini huruf, ini semua ni. Dia dibaca. Sekejap. Ini
Dia apa ni? Dia atas ni 2 harakat saja. Ini 6 harakat. Dia bertemu huruf mad dengan tanda mati. Dia bertemu dengan tanda mati. Bertemu tanda mati. Huruf mad dengan huruf yang bertanda mati. Yang bertemu tanda mati lah. Tadi bertemu hamzah kan? Yang atas sekali yang 2 harakat tak bertemu hamzah. Tapi dia baca 2 harakat. Yang ni dia tak boleh baca. Dia yang kumpulan ni dia bertemu dengan tanda mati. Bertemu dengan tanda mati. Ataupun satu lagi. Tanda mati atau sabdu. Huruf yang bertanda mati atau sabdu. Bila bertemu dengan tanda mati atau sabdu, selepasnya bukan hamzah huruf yang bertanda mati atau huruf yang bersabdu, maka bacaannya sampai 6 harakat. Apa nama hukum dia? Ni, mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni bertemu dengan apa? Huruf mad bertemu tanda mati. Bukan. Bawah ni mad lin. Huruf mad bertemu dengan tanda mati. Mad farqi. Mad farqi kita tengok. Nanti kita bincang. Bersama juga. Bertemu tanda mati. Mad lazim. Ni semua sama. Mad lazim harfi mukhaf. Semua bertemu tanda mati. Yang musaqqal ni dia bersabdu lah. Huruf bertanda mati tapi yang bersabdu. Kalau musaqqal lah. Bersabdu. Contoh kita tengok mad farqi ni. Ambil satu contoh lah. Muka 75. Mad farqi. Mad farqi. Kita tengok situ. Mad farqi berlaku apabila bertemu 2 hamzah pada awal perkataan. 2 hamzah. Hamzah pertama, hamzah istifham. Maksudnya harfu istifham, huruf yang merujuk pada pertanyaan. Hamzah kedua, hamzah wasal. Dibaca 6 harakat. Inilah hamzah istifham. Hamzah wasal. Duduk sebelah-belah. Dia 2 bertemu bersebelahan. Kalau 2 hamzah ni bertemu di awal perkataan, dia dipanggil mad farqi. Contohlah ni. Contoh. Yang pertama ni, hamzah istifham. Ni hamzah pertama. Hamzah kedua, hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni baca panjang. Okey. Ni satu lagi kalimah Allah. Sama juga. Ni hamzah istifham. Ini hamzah wasal. Baca huruf mad ni sampai 6 harakat. Baca sampai 6 harakat. Huruf mad ni 6 harakat panjang. Ini pun baca 6 harakat panjang. Itu maksud dia. Boleh faham? Ni bagi mad farqi. Mad farqi maknanya huruf hamzah bertemu dengan hamzah juga. Maknanya hamzah ni qata', nama hamzah qata' atau disebut sana ni hamzah istifham. Bertemu dengan hamzah wasal. Allah. Okey. Itu cara dia. Ikutkan bacaan asal dia macam mana? Bacaan asal dia macam ni. Hamzah ni asing. Hamzah wasal begini. Ni asal. Ni asal begini ejaan dia. Tapi bila dibaca, bila jadi mad farqi ni, hamzah wasal ditukar jadi huruf mad. Ni. Asalnya hamzah wasal ni macam ni. Asalnya macam ni hamzah wasal. Tukar kepada hamzah wasal ni kepada huruf mad. Jadi baru boleh baca panjang. Okey. Itu dia. Jadi ni. Tu boleh jelas Itu dia. Jadi bertemu apa?
Ni betul istifham. Lepas tu dia bertemu apa huruf mat ni? Bila dah tukar jadi huruf mat ni alif ni bertemu tak hamzah selepasnya, bertemu tak sabdu selepasnya. Bila bertemu sabdu, ni bertemu sabdu ni, bila bertemu sabdu ataupun tanda mati, sabdu atau tanda mati baru dia panggil apa? Baru dia boleh dibaca sampai 6 harakat. Ingat, bertemu sabdu atau bertemu tanda mati, huruf mat. Selepas dia mesti dua tanda tu, sabdu atau tanda mati. Boleh faham je InsyaAllah. sebab dia jadi satu kumpulan yang baca sampai 6 harakat. Okay. Bertemu sabdu. Okay. Ini penjelasan lagi lebih lanjut lah. Kalau ni tak faham. Ni apa? Ni mat badal bertemu sabdu ialah mat badal maksudnya huruf matnya asalnya hamzah wasal tadi kan. Dibadalkan. Badal maksud apa? Digantikan. Badal ni ganti. Kan badal haji yang diganti, betul? Tu badal haji. Ni mat badal huruf mat, alif tu huruf mat yang dibadalkan, yang digantikan, tapi asalnya hamzah wasal. Hamzah wasal mana? Ni hamzah wasal ni kan hamzah wasal. Lepas tu dibadalkan jadi huruf mat, jadi alif. Macam ni jadinya. Jadi macam ni alif. Faham? Tukar pada alif tu bagi badal. Diganti tu bagi mat, yang dibadalkan, yang diganti. Dia bagi mat badal. Lepas tu dia kata bertemu sabdu selepasnya. Ni sabdu selepasnya. Sabdu ni pada lam. Jadi sabdu selepasnya. Kan saya cakap tadi. Huruf mat alif tadi bertemu sabdu. Bapa angkat baca? Nampak tu? Jadi bacaannya jadi 6 harakat. Boleh? Sekarang ni saya nak nguji lah. Mana satu antara 6 ini mat farqi? Siapa boleh sebutkan? Kita bulatkan dengan warna magenta. Mana pink lah. Okey. Sebab saya tak nak saya show sendiri. Mana mat farqi dalam kalimah banyak-banyak ni. Ingat. Cuba cari dulu. Tadi kita dah bincang lah tadi. Bincang-bincang kena faham. Nak tahu faham tak faham, boleh jawab soalan ni. Faham ke tak faham? Cuba. Mana satu tanda mat farqi? Ada boleh jawab? Ingat balik tadi tanda mat farqi mula-mula kena ada apa? Huruf. Mula-mula sekali kena ada apa? Huruf apa mula-mula? Hurufnya. Mat badal Ustaz, mula-mula. Mula-mula kena ada apa? Ada Mat badal hamzah. Okey, itu yang dikata. Okey, jadi tanda pada perkataan. Kita tengok pada ni perkataan. Hamzah Ni perkataan ni. Tengok pada perkataan ni apa tanda mat farqi. Jangan terang balik yang nama-nama hukum mat badal semua tu. Pada kalimah ni mana satu yang dipanggil mat farqi? Ada hamzah dan Zakarain je. Mana? Ni. Ni. Zakarain. Yang ni Bukan. Bukan. Ini bukan mat farqi Bukan. Yang betul di mana? Mat farqi. Tu. Zakarain. Zakarain. Ni. Ah, Yang ni. Ni ya? Ya. Zakari. Okey. Zakarain. Okey. Tanda dia mat farqi yang pertama sekali betul lah tu. Maknanya mesti mula-mula tu perkataan tu mesti ada hamzah ni dulu. Ingat
Dalam perkataan tu mula-mula mesti ada hamzah ni. Sebab dia dah sebut tadi. Mat farqi mula dengan hamzah istifham. Hamzah ni lah ni. Lepas tu selepasnya mesti ada huruf mat. Huruf mat ni yang ni. Mat hasil daripada badal tadi. Digantikan daripada hamzah. Asalnya hamzah wasal tukar kepada huruf mat. Ni huruf matnya. Ni huruf mat. Lepas tu lepas huruf mat ni mesti bertemu huruf yang sabdu macam ni. Ni huruf mat bertemu sabdu depannya. Ni bertemu sabdu. Okey, ada lagi tak? Ada tak lagi tak perkataan Ada, yang saya terang tu korang sama? Ada. Mana? Tu. Tak nampak gambar dia ni. Okey, bagus. Ini betul dah tu. Inilah dia. Ni huruf hamzah. Ni ada huruf mat bertemu sabdu. Huruf bersabdu. Okey, dengar saya baca Dengar saya baca, dengar. Dia suruh panjang berapa harakat tadi? 6 harakat kan? Dengar saya baca. Ni yang baca 6 harakat panjang 6 harakat. Dengar saya baca 6 harakat, kira huruf matnya yang panjang 6 harakat. Dengar saya baca. Dengar saya baca sekali lagi. Satu harakat, yang huruf mat dipanjang lagi 5 harakat. Dia kira 6 harakat ni termasuk dengan hamzah sekali. Dengar saya baca. Cuba baca semua. Ni sama juga. Satu harakat, alif ni 5. Sekali dia jadi 6 harakat. Allah. Cuba baca. Ya. Ni mat farqi. Bentuk dia begini. Okey. Kembali balik kepada komat yang keseluruhan tadi. Itu sebab dia mat farqi. Sebab dia dibaca dengan 6 harakat. Kenapa? Sebab bertemu dengan tanda mati atau sabdu. Dia bertemu yang tadi tu mat farqi bertemu sabdu lah. Huruf yang bersabdu. Dia duduk satu kumpulan. Mat arik sukun bertemu tanda mati. Mat lin bertemu tanda mati. Mat farqi sabdu. Mat lazim harfi tanda mati. Mat lazim harfi muthaqal mukhaffaf tanda mati. Muthaqal bertemu sabdu. Mukhaffaf tanda mati. Muthaqal bertemu sabdu. Nampak? Itu buat duduk satu kumpulan. Jadi berapa yang baca 6 harakat boleh sampai 6 harakat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 hukum yang dibaca dengan keadaan boleh sampai 6 harakat. Okey. Dan 7 campur dengan yang baca 4 atau 5. 7, 8, 9, 10. Dah 10. 10 tambah yang baca 2 harakat. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 16. 16 hukum tajwid. Dalam ni lah. Yang dalam ni dia tulis 16. Kalau dalam buku lain pula dia lah yang sampai 17, 18. Tengoklah. Tengok buku tajwid lah. Okey, ada soalan nak tanya. Ini secara ringkas tentang komat pendetailan dia bergantung pada tuan-tuan perempuan lah. Kalau nak tanya, saya detailkan. Ini kita bentang secara ringkas untuk mengenal dulu. Mengenal nama-nama hukum yang dipanggil mat. Dia ada banyak cabang. Itu panggil mat far'i tu. Mat yang asli satu dan yang cabangnya ada banyak lagi lah yang lain. Tapi ada yang mungkin ada yang nak tanya, nama-nama hukum ni wajib ke kita tak wajib? Tak dosa. Tapi kita kena betul bila berbacanya. Membaca kena betul. Baca 2 harakat. 4 atau 5 baca 4 atau 5. Walaupun nama hukum tak tahu, bagi orang yang tak mampu nak mengingat nama hukum, tak apa, nak mudah ingat tanda. Yang baca 2 harakat ni dia huruf mat, tak bertemu hamzah atau sabdu atau tanda. Dia baca tanda je bertemu. Yang baca 4 atau 5 harakat, pastikan selepasnya huruf mat, selepas huruf mat tu bertemu hamzah.
Baru baca 4 atau 5. Tengok tanda lah. Tanda tu, itu tanda lah tu. Mat bertemu dengan Hamzah. Ingat tu je. Yang baca sampai 6 harkat, huruf mat, selepas bertemu sabdu atau tanda mati. Baca sampai 6 harkat. Okay. Itu lebih mudah kalau nak mengingat. Walaupun tak tahu nama hukum, tapi ingat tanda yang dia bertemu. Huruf mat bertemu apa? Huruf mat bertemu apa? Itu lebih mudah mengingat dalam membaca Quran. Yang penting, baca tu betul. Yang baca betul bertajwid itulah dipanggil fardu ain. Nama-nama hukum ni bagi orang yang mahir, yang mampu, boleh mengingat. Fardu kifayah bagi orang yang mampu tak ada masalah. Contohnya yang mampu ni, yang kena tahu ni, guru-guru yang nak mengajar ni kena tahulah nama-nama hukum ni. Bagi orang awam dia tak wajib tahu nama hukum ni. Tak tahu pun tak apa, sebab untuk mengelakkan rasa sukar dan berat dalam menguasai baca Quran. Dalam agama ni itu sebab benda yang berat diletak sebagai fardu kifayah. Benda yang umum, yang asas, yang mudah tu diletak sebagai fardu ain. Itu dalam agama. Sebab Allah Ta'ala dia tidak memberatkan hamba-hambanya dalam bab ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala dia bagi hikmah kat situ. Mana-mana yang berat diletak sebagai fardu kifayah. Yang berat. Bukan semua orang mampu. Maksudnya yang berat ni bukan semua orang mampu. Fardu kifayah dalam bidang kehidupan dunia pun sama. Dalam bidang perubatan. Jadi doktor. Tak wajib jadi doktor je. Kalau wajib je, kita berdosa je. Saya jadi ustaz ni. Kita jadi doktor pula kan. Sebab dia bidang fardu kifayah. Jadi doktor bukan semua mampu. Kan? Jadi dia bidang fardu kifayah. Orang sebahagian di kalangan orang Islam yang ambil bidang tu untuk memenuhi tuntutan fardu kifayah. Benda yang berat, yang agak sukar, Allah bagi pada orang yang ada usaha dan kemampuan. Usaha dan kemampuan yang dia ada usaha dan kemampuan. Kalau usaha saja dia tak mampu, minda dia tak mampu mencapai, pun akan menyukarkan dia juga. Faham tak, Ji? Faham tak? Contohlah, ambil mudah lah, mengajar Quran ni. Mengajar Al-Quran, dia fardu kifayah. Mengajar Al-Quran ni. Sebab dia perlu orang yang betul-betul kena hafal nama-nama hukum ni. Kemudian dia boleh membaca dengan tepat. Ikut sanad sahih. Kalau tidak, nanti dia ajar orang, bacaan orang akan salah. Dia fardu kifayah ni benda yang lebih susah. Itu sebab bila Allah dah mudahkan satu orang, macam saya nampak lah masa saya belajar tu cepat menguasai berbanding orang lain. Bukan saya cerita saya bagus, tidak. Bila kita nampak, saya dalam bidang yang lain, saya minat dalam bidang yang lah, dia kata sebut doktor kan. Minat jadi doktor ni kan. Tapi tengok susah. Banyak menghafal perkara-perkara yang memang detail lah. Benda-benda berkaitan yang simbol ataupun dipanggil apa, tanda-tanda sebagainya lah kan. Tapi kawan-kawan saya yang jadi doktor, mereka mampu menghafal benda-benda tu, perkara yang sukar tu. Jadi kehidupan kita dia macam ni je. Dia kebolehan masing-masing. Ya. Itu sebab dalam kehidupan kita kena cepat mengenal potensi diri kita. Itu dari bidang psikologi memang macam tu. Supaya kita tak rugi kemampuan kita daripada awal. Contohlah kalau ajar anak kan. Setiap orang anak tu, dia kemampuan dia berbeza-beza. Ada yang seorang ni dia suka melukis. Maknanya dia mempunyai bakat yang lebih dalam bidang dalam seni tangan. Seni ni dia perlukan kemampuan minda dan juga usaha. Seni tu maknanya tulisan dia cantik, maknanya Haji kecenderungkan dalam bidang tulisan. Kalau lukisan cantik dia mampu. Contoh dia mampu untuk menulis dengan baik, dengan cantik, untuk tulisan khat. Saya ada kawan yang tulisan dia cantik. Bila cantik, dia buat jawi cantik sebab dia bidang kekuatan daripada tangan dia. Orang ada seni dari sudut tangan, cepat menguasai dengan tangan ni, dia cepat menguasai. Bukan semua orang tak boleh buat, tak. Dia lebih menguasai lebih cepat, lebih baik daripada orang lain. Cepat dan lebih baik daripada orang lain dengan usaha dan dengan bakat yang ada. Contohnya dia pandai tulis khat. Drawing. Khat. Contoh yang saya dapat kawan saya seorang ni, tulisan khat dia cantik. Sekarang ni je, dia buat kain rentang, dia buat tulisan kat dinding, tulisan khat. Maulud. Ya.
Dan itu Allah Ta'ala bagi, iaitu dengan kelebihan itu seseorang tu boleh boleh apa ni, Allah Ta'ala tunjulkan apa ni, dipanggil apa, genius. Dulu kita faham genius ni, orang genius ni ada dalam bidang akademik. Haji faham Itu sebab setiap orang kita tak boleh bandingkan dalam bidang akademik saja, tak boleh. Kena faham ni, manusia ni mungkin dia genius dalam bidang akademik. Contoh dia pandai bahasa Inggeris. Dia genius bahasa Inggeris. Ajar bahasa Inggeris semua dia mahir. A je, markah A. Matematik ataupun matematik dan sebagainya. Tapi genius ni bukan pada skop akademik saja. Ada orang dia memang pelajaran dia kurang. Tapi dia genius dalam bidang seni suara. Seni suara. Bila dengar satu alunan, dia boleh ikut alunan tu dan dia boleh buat dengan baik macam apa yang dia dengar tu. Itu namanya genius dalam bidang suara je. Ada orang genius dalam bidang tulisan. Dia boleh lukis atau gambar, apa saja gambar dia boleh lukis sama macam gambar tu. Ini genius je. Sebab ini Allah Ta'ala ni nak mengelakkan manusia sombong. Dia bagi kelebihan atau genius ini dalam semua bidang. Ada orang genius ni pada kaki je. Haji? Pada kaki pun ada. Pada kaki. Dia boleh tendang satu biji bola pada kaki yang bukan senang nak kawal kaki ni. Bola tu pada kaki dia. Tapi dia bola tu boleh ikut kat mana arah mengikut minda dia. Senang tak Ji? Susah kan? Betul. Bola tu, orang yang tendang bola, dia kena ikut arahan daripada minda dia Ji. Daripada kepala dia, otak dia. Otak dia nak arahkan bola tu nak ke mana? Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan satu arah yang umum. Yang lebih spesifik, dia kena arahkan bola tu betul-betul pada orang yang dia nak sampaikan. Contoh, orang tu duduk ujung padang, sebelah kiri, dan orang tu tunggu hantaran dia. Dan dia tendang tu sampai betul pada orang tu. Ikut yang dia nak. Yang ni yang susah je. Ya, betul lah. Ini namanya genius dalam pada kaki dia. Allah Ta'ala bagi, nampak je. Jadi orang yang macam ni, dia bakatnya pada bola, pada kaki lah. Boleh tendang bola tu mengikut kehendak minda dia. Kat sini, ini bila kita belajar, bila belajar psikologi, kita akan faham. Itu sebab setiap orang ni kalau di sekolah lah, di sekolah, kita akan nampak. Okey. Sebab sekolah ni, sekarang lagi, dulu memang akademik penuh je. Untuk pengetahuan haji lah. Zaman saya 2000 lah, tahun bermula 1999 masa saya SPM. Masa tu baru universiti dia ambil kedua-dua bahagian. Kalau sebelum tu dia ambil akademik je. Sebelum tu. Jadi kesian pada orang genius dan bidang lain. Lepas tu masa bermula 1999 lah, saya tak perasan lah, masa tu dah bermula lah. Dia dah ambil, dia dah seimbang. Dia nak tinggi markah dalam akademik, dalam masa sama dia nak tinggi markah dalam bidang kurikulum, KOKO. Supaya apa? Sebab kenapa nak macam tu? Sebab dia nak lahirkan insan yang seimbang. Tu nama seimbang. Jasmani dan dia jasmani dan rohani. Maksudnya dia nak seimbang akademik dan kurikulum dan KOKO juga. Kenapa macam tu? Sebab ada orang tu dekat dalam universiti, bila ada orang yang seimbang dua-dua ni, dia akan melahirkan orang yang dapat diasah bakat dia di peringkat yang tertinggi, faham Ji? Dan tahsis sekarang Ji. Sekarang ni, orang yang pandai baca Quran, dia dah ada ijazah. Haji Mazan sekarang ni. Dia nak lahir macam tu sebab orang yang pandai apa? Orang yang pandai bersukan. Orang tu pun dah belajar tinggi. Dia belajar ijazah juga. Kalau zaman dulu je, zaman Muqtadhari je kan.
main bola, yang macam mana orangnya? Maknanya dia hanya pandai di sudut sukan, betul tak? Betul. Tapi akademik dia dia tak dapat, dia tak lepas dalam SPM tu kan, nampak tak? Sekarang ni dia nak latih pelajar ni mahir dalam bidang koko, tapi dalam sama dia berpelajaran. Cik faham tak? Nampak tu? Dan sekarang itu sebab lahirlah guru-guru yang berkualiti. Bukanlah tak salah orang yang akademik kurang, tak ada masalah, tapi bila dia buat macam tu, dapat diasah bakat dalam akademik, dalam masa sama dia asah bakat dia dalam bidang seni dan sebagainya. Faham je? Dalam bidang koko tu seni dan sebagainya. Tambah baik Tu. lagi sekarang. Ya? Tambah baik lagi lah. Ya, itu yang sekarang nak dilahirkan. Orang yang pandai main bola dan sampai akademik dia bagus. Pandai bercakap bahasa Inggerisnya bila sekarang dilahirkan macam tu lah pemain. Dia nak semua seimbang. Tu aja seimbang je. Itu yang maksud dengan seimbang. Okey. Okey, jadi itu saya kata tadi, itu sebab bila kita belajar Quran ni, macam saya sebagai guru dalam bidang Quran, kita kena mendalam. Bila kita alhamdulillah lah, kalau mungkin dulu guru Quran dulu mereka dia ilmunya tak mendalam sebab apa? Mungkin tadi lah saya ni adalah kelahiran saya ni lah saya adalah kelahiran guru Quran yang pattern yang saya sebut tadi, yang seimbang. Dia nak yang seimbang. Mahir baca Quran dan berpelajaran. Dia nak yang macam tu. Jadi bila lahir orang macam saya, jadi itu yang terhasil cara pengajaran yang begini. Nampak? Dia Haji perasan macam saya ngajar dah guna sistem macam ni kan. Dah guna cara mengajarnya nampak macam lebih detail, lebih mendalam. Lepas tu ada alat yang bantu. Ni semua ni belajar dekat semua bidang dekat tempat lah universiti. Kita belajar semua sekali lah Cik. Kemudian dah bersanad, guru Quran tu mesti bersanad. Cara mengajar, cara baca pun dia dah lebih tepat. Maksudnya mengikut sanad. Ada praktikalnya jelas, mengikut rukun baca Quran. Kalau dulu kan baca Quran kan dia main baca je alif ba ta sa jim ha. Dulu masa saya mula belajar tu macam itulah. Itu kita ajar, itu yang guru kita ajar. Tapi kita tak boleh salahkan mereka sebab mereka ni kemampuan setakat tu, faham tak Ji? Dia punya kemampuan minda dia setakat tu. Tak boleh salahkan mereka. Jadi macam kelahiran untuk generasi baru. Dah hilang Ustaz, suara Ustaz pula. Inilah Tak dengar. Okay. So, Haji tanda boleh. Haji tanda untuk minggu depan kita akan baca Quran ni. Kita akan mula. Yang hari ni saya Ulang balik Ustaz. okey. Dengar Ustaz. Ada dengar suara ya? Ada dengar? Dengar suara. Terus. Kita butuh suara Ustaz. Okey, macam ni je. Haji tandakan. Ya. Haji tanda minggu depan kita bacaan untuk contoh. Kita pilih dekat ni. Minggu depan kita akan yang nak kita baca. Sini bukan memang Putus lah suara Ustaz.
Masih tak jelas lagi suara Ustaz. Kita baca. Yang Ustaz tak clear tu. Ustaz. Ustaz, suara Ustaz tak Saya tak dengar clear, Ustaz. tak clear, sorry. Boleh dengar? Mungkin ni Ni baru lagi. dengar ni. Okey, sekejap Saya beralih sekejap lah. Mungkin kat sini tak apa jelas lah. Sekejap sekejap. Okey, sekejap. Sebab line, saya duduk dalam bilik ni. Line Unify saya kat luar. Boleh dengar, Ji? Ni baru dengar. Okey. Ni saya duduk kat luar ni. Okey, macam ni. Haji tanda dulu. Haji tanda untuk minggu depan. Minggu depan ingat saya akan tanya apa minggu depan. Maknanya Ustaz kata nak talaki hukum-hukum mat tu dalam ayat Quran. Okey, Ji minggu depan. Boleh InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah harap Haji hadir lah minggu depan. Mudah-mudahan Haji sihat dan di kelapangan lah minggu Amin. depan Ada rakan-rakan tolong tanda lah. Mana tahu susah nak cakap. Haji mungkin ada urusan ke minggu depan. Boleh ingatkan saya. Saya pun takut tersilap lah. Takut terlupa lah. Nak ingat. Minggu depan kita talaki ayat-ayat Al-Quran yang melibatkan hukum-hukum tajwid hukum mat ini. Fokus di hukum mat ni. Okey, wallahu alam. Ada soalan lagi tanya tak? Ada soalan nak tanya lagi? Saya tunggu soalan tadi tu. Ada tanya lagi tak? Kalau tidak, kita tutup sambung minggu depan. Kalau ada soalan, insya-Allah tak ada masalah. Yang kita boleh terangkan. Kalau ada soalan, boleh saya detailkan mendalam. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang saya papar ni, ramai dah belajar. Saya tak nak mengambil masa yang lama untuk terang satu-satu. Jadi mungkin dah belajar raya tak jelas ataupun Ustaz, yang nak baca. Ustaz, saya nak tanya ni. Ya. Kita nak istiqamah dalam sesuatu perkara tu macam mana kita nak buat, Ustaz? Nak istiqamah dalam satu perkara kalau cara saya lah, kita lagi guru ni kalau nak beritahu anak murid, pertama sesuatu amalan tu kita kena buat sikit dulu je. Jangan buat terlalu banyak. Sikit dulu. Contohlah bangun nak solat tahajud. Kita mulakan waktu malam. Waktu malam ada terbagi pada 3. 1/3, 2/3, 3/3 malam kan. Sebab niat kita nak solat tahajud. Okey. Jangan bangun tengah malam ambil 1/3 malam yang awal kan. Terpulang lah. Dia nak bangun awal. Dan dia solat sekali banyak. Solat tahajud hampir 4 rakaat, 6 rakaat. Contoh dia buat sekali banyak lah solat tahajud, solat tasbihnya. Tapi dia hanya buat satu malam je. Besok dia dah letih dah, ngantuk teruk sangat ngantuknya. Jadi cara yang terbaik ialah kita buat sikit dulu, buat 2 rakaat sebelum solat subuh. Maksudnya bangun awal sikit, macam tu bangun pukul 5. Kalau subuh tu nak dekat pukul 6 kan. Bangun pukul 5, dapatkan 2 rakaat solat tahajud untuk permulaan. Buat dalam tempoh yang panjang lah. Sebulan. Kenapa? Pak Haji sebut ni nak latih istiqamah kan. Buat 2 rakaat dulu je. Haji tengok berapa hari boleh tahan. Buat 2 rakaat ni dulu. Nampak je? 2 rakaat. Besok cuba lagi. Boleh dapat tak 2 rakaat ni? Tu Pak, jangan banyak-banyak dulu. 2 rakaat. Sampai sebulan. Lepas kita dah serasi dengan 2 rakaat, dengan kita bangun awal. Sebab 2 rakaat tu tak ada masalah. Nak bangun awal tu je. Bangun awal sebelum subuh, sebelum masuk azan subuh, kita dah siap mandi semua, dah ambil wuduk, dah duduk ketika solat 2 rakaat dalam keadaan tenang, sampai habis, dah siap berdoa, baru masuk subuh, azan subuh. Mampu tak sebulan bertahan macam tu? Lepas, kita ada target, contoh sebulan. Lepas sebulan, dah boleh 2 rakaat istiqamah, Haji tambah lagi. Boleh faham tak? Tambah dengan solat yang lain. Solat lain lah, solat tasbih ke, kalau berat solat tasbih, solat hajat ke, solat taubat. Boleh je? Ataupun tutup dengan witir tu.
Itu cara. Istiqamah ni mesti dimulai dengan sedikit dulu. Itu yang disebutkan al-istiqamah afdalu min alfi karamah, ataupun itu yang disebutkan Sayyidina Ali, orang istiqamah ni lebih baik dia daripada 1000 karamah. Maknanya amalan tu lebih disukai oleh Allah lah. Betul tak? Yang penting istiqamah sikit, tapi istiqamah tu lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi tidak konsisten kan. Sikit. Boleh je insya-Allah InsyaAllah tak diwakilkan. Wallahualam. Itu je saya boleh sebab saya sebut apa yang saya buat lah. Sikit-sikit dulu. Lama-lama tambah sikit lagi. InsyaAllah. Okey. Itu je. Okey, habis dah Sambung ke depan insya-Allah. Ustaz, Okey, ya. Ustaz nak tanya. Silakan. Boleh. Tadi kalau kita nak wakaf pada mat lazim, musakal tu kan. Mat lazim harfi atau kalimi? Mat lazim ada dua. Satu mukhaffaf, satu apa ni? Mukhaffaf, satu yang musaqqal. Okey. Kalau nak tu, nak wakaf tu, kalau 5 harkat pun boleh. Ustaz macam tu. Mesti ke wajib 6. Okey. yang bertemu yang baca 6 harkat ni, dia ada dua kategori. Satu yang arid, dipanggil bertemu dengan tanda mati. Kesemua ni dia bertemu tanda mati. Tapi yang mana bertemu tanda mati yang tak tetap atau dipanggil arid, dia boleh dilonggarkan. Boleh baca 2, 4 atau 6. Okey. Tapi kalau bertemu tanda mati yang tetap, ketika wasal, ketika waqaf, tetap dia dibaca begitu, dan tanda mati yang ada di situ, dia wajib baca 6 harkat. Okey. So biasanya kalau satu ayat tu kan, kalau satu muka surat tu kan, dia kalau kita lihat semuanya macam mat lazim semua mufakkar kan. So kalau macam tu satu muka surat tu, kalau ayat tu memang semua kena baca 6 harkat lah tu. Untuk mat lazim lah, untuk mat lazim yang bertemu dengan tanda mati yang tetap atau sabdu, itu semua wajib 6, tak boleh kurang. Tapi kalau tanda matinya arid, dia mendatang, contohnya mat arid disukun, itu boleh ijaz 2, 4 atau 6. Okey. Kalau yang wakaf pada mati betul, yang terakhir, yang satu ayat tu memang wajib. Tanda matinya memang asli lah. Tanda mati yang tetap tu memang tanda mati asli lah, bukan yang mendatang lah. Kalau bukan ada contoh mendatang, kalau tanda mati mendatang ni bila kita berhenti baru dia ada. Padahal nun hujung tu bagi atas, contoh. Bila berhenti baru ada tanda mati tu. Kalau macam kadang matinya belakang tu run, tapi itu pun kena. Yes. Itu mendatang lah. Nun itu dimatikan sebab kita waqaf baru ada tanda mati. Run. Asalnya runa kan, bagi atas contoh kan. Itu namanya tanda mati mendatang. Itu namanya sukun arid mendatang. Itu panggil arid lis sukun. Mendatangnya tanda mati. Okey. Ayat itu boleh baca 2, 4 atau 6 harkat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, wallahu alam. Okay, dah masa kita dah time dah. Sambung minggu depan insya-Allah. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dari tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.